Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billah, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaihim, dan kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, sedangkan mereka khusyuk kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak tukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit nilainya itu. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itu beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Ayat ni merupakan ayat yang terakhir sebelum ayat penutup. Yang terakhir sebelum ayat penutup merupakan ayat kunci kepada surah Al-Imran ini. Ayat pengunci ini akan membicarakan secara ringkas mana-mana yang sebelum ini tidak disentuh, ataupun yang seringkali benda-benda yang kecil ini terlepas pandang. Yang kecil ini terlepas pandang, oleh kerana itu maka tidak akan menjadi sempurna. Al-Quranul Karim sebagai sebuah kitab yang sempurna, tidak akan berlaku apa yang disebutnya terlepas pandang ke kumpulan minoriti, maka dia ni tidak diambil perhatian, tidak akan berlaku begitu. Ayat terdahulu menyatakan orang mukmin diawasi supaya tidak tertipu dengan dunia ini. Jangan pula orang mukmin ini melihat orang kafir yang berjaya itu, maka dianggap bahawa jalan hidup mereka itu betul. Orang mukmin jalan hidup mereka salah, sebab itu mereka susah apa-apa kerana negeri mereka dijajah di sana sini, hasil kekayaan negeri mereka juga diceroboh. Jangan dianggap bahawa umat Islam mengambil jalan yang salah. Orang kafir dan orang mukmin adalah dua kumpulan yang mempunyai kekuatan dan kelemahannya berbeza. Kekuatan yang ada pada orang mukmin, pada orang Islam, tidak ada pada orang kafir. Kekuatan yang ada pada orang kafir tidak ada pada orang Islam. Islam mahu dua-dua kekuatan itu ada pada orang Islam. Tetapi oleh kerana orang Islam, orang mukmin mengambil satu keyakinan, satu kekuatan saja, maka mereka terlepas patutnya berada dalam tangan mereka juga, iaitu dunia. Kekuatan yang ada pada orang kafir ialah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk dunia mereka. Mereka bekerja mempunyai sistem, mereka mempunyai cara, mereka pintar menggunakan akal fikiran mereka untuk memegang dunia ini. Ini sesuatu tidak ada pada orang mukmin. Oleh kerana itu kita lihat cara hidup juga berbeza. Berbeza antara satu dengan lain. Sama. Oleh kerana itu dunia mereka beroleh, orang mukmin tidak boleh dunia. Orang kafir akhirat mereka tidak percaya. Oleh kerana orang mukmin percaya bahawa kita akan hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Mereka tidak percaya. Satu kelemahan pada mereka. Oleh kerana itu syurga menjanjikan orang mukmin tapi tidak menjanjikan mereka. Baiklah, satu lagi kumpulan minoriti di dalam manusia ini tidak dilihat dari sudut warna kulit, tidak dari sudut keturunan, tidak dari sudut kekayaan, tidak. Tapi dilihat dari sudut mereka hidup dan sempat dengan kebangkitan dua nabi. Nabi Isa dulu pun mereka sempat, Nabi Muhammad pun mereka sempat, Nabi Musa mereka sempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mereka sempat. Ada sebahagian besarnya mereka tidak tinggal Yahudi mereka, agama Yahudi.
Mereka memusuhi terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kebimbangan nanti sesuatu yang ada pada mereka akan menjadi hilang satu kumpulan Yahudi dan terus Yahudi sampai kiamat. Ada satu kumpulannya mereka beriman kepada kitab mereka, Taurat, beriman kepada kitab Injil. Di dalam Taurat dan Injil menyatakan Nabi Muhammad akan dibangkit. Selepas Nabi Muhammad bangkit, mereka beriman terus kepada Nabi Muhammad. Mereka sempat dua Nabi. Ini tidak ramai. Tidak ramai orang ni. Tidak ramai. Beberapa kerap saja, termasuklah nama orangnya, misalnya Abdullah ibn Salam, Abdullah bin Salam, Ka'b bin al-Ahbar. Ini orang Yahudi, alim Yahudi. Mereka pandai kitab Yahudi. Kemudian setelah kebangkitan Nabi Muhammad, dilihatnya Nabi Muhammad tepat seperti dibicarakan dalam kitab suci mereka, terus mereka beriman. Beberapa orang yang boleh dibilang dengan jari mereka ini. Sebab itu kita kata kumpulan minoriti. Minoriti dalam sifat mereka itu. Sifat kesanggupan beriman kepada dua Nabi. Jadi mereka ini bagaimana pada hari akhirat? Mereka ini di mana tempat mereka? Syurga kah? Kalau syurga bagaimana, samakah dengan orang mukmin ataupun bagaimana? Ayat membicarakan tentang hal mereka. Katanya, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebahagian daripada ahli kitab. Sebahagian ini maknanya tak kiralah sebahagian itu sebahagian sedikit ke, bukan separuh, tidak separuh, sebahagian. Satu daripada 1000 pun sebahagian juga. Min maknanya sebahagian. Sesungguhnya sebahagian daripada ahli kitab laman yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah, dan ini yang pokok sekali. Ini pokoknya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang hidup tanpa agama, langsung tidak ada agama. Musyrikin itu kita kata dia ada agama juga tuan, namun dia syirik dengan Allah Taala. Satu golongan laginya yang kafir tapi tanpa agama. Ini paling buruk sekali dari sudut akidah. Wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Yang diturunkan kepada kamu ialah Al-Quranul Karim. Mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi ada sebahagian daripada ahli kitab yang begitu. Wa ma unzila ilaihim, dan kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Kitab Taurat mereka percaya, kepada kitab suci Al-Quran juga mereka percaya. Khashi'ina lillah, sedangkan mereka itu pulanya khusyuk kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah. Kehendak Allah dalam kitab suci Taurat tidak berbeza dengan kehendak Allah dalam kitab Al-Quran. Kehendak Allah di dalam kitab Injil tidak bertentangan dengan kehendak Allah dalam Taurat dan kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kalau begitu, apa yang mereka patuh ialah kepada Allah, bukannya kepada ketua, bukannya kepada ketua-ketua agama. Tidak, ketua agama mereka menyimpan agenda mereka sendiri, menerusi agama mereka, menerusi agama yang mereka dijadikan sebagai pemegang amanah. Ada, tapi golongan ini mereka tunduk kepada Allah, bukan kepada padri, bukan kepada ketua agama. Yahudi disesatkan oleh ketua-ketua agama. Mana-mana agama pun selalunya ada ketua, dan ketua ini dipuja. Pemujaan adalah sesuatu yang salah, tetapi kepatuhan, taat, sesuatu yang lain daripada pemujaan. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka pula tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit. Dunia ini memang pun sedikit, walaupun banyak, seluruh dunia sedikit. Mereka tidak tukar. Sebab mereka faham, mereka juga ulil albab, mereka punya akal fikiran bahawa hidup di dunia ni kalau tukar akhirat dengan dunia ini, sebanyak mana dunia pun sedikit juga. Sedikit itu kita nikmati sedikit, kita boleh rasanya sedikit, tapi nafsu kita besar. Kalau bolehnya semua tu hak kita, hak orang pun hak kita juga, tapi perut kita sikit je. Setinggal makan tolaklah, tak mau lagi dah. Banyak-banyak sudah buat apa? Nafsu kata kita simpan dan tak ada batasnya. Tak ada batas. Ya, ini satu orang kata al-ghaba, satu kebodohan, kita simpan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Yang memberi manfaat yang kita makan, yang kita pakai, yang kita guna. Yang lebih daripada itu tak ada. Arab kata lizakai hudud, walil ghaba'i la hududalah. Kepintaran dia ada had, dia ada sempadan, pintar, cerdik, berhenti sekat tu. Tak boleh nak sampai kepada kecerdikan sama dengan Tuhan. Ada batasnya. Walil ghaba'i la hududalah. Kebodohan tak ada sempadan. Dia pergi bodoh, tak ada sempadan baginya.
Dengan dunia ini pun, dengan dunia ini, kita berhadapan dengan masalah ini. Kepintaran kita hilang dengan dunia. Kepintaran hilang. Tanpa agama, manusia tidak akan habis kejahilan tentang dunia ini. Katanya, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak tukar dengan ayat Allah bila sedikit pun. Setengah mufassirin menyatakan ayat ini diturunkan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini Raja Habasyah. Sebelum daripada umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka telah berhijrah kepada Habasyah dulu. Hijrah ke Habasyah buat yang pertama kali. Mengapa hijrah ke Habasyah? Kerana hijrah ke Habasyah ni dia kena berjalan dengan kapal laut sampai kepada Habasyah. Nabi suruh hijrah ke sanalah sebab untuk meringankan tekanan orang musyrikin terhadap orang Islam. Pergilah selama 40 orang lebih ke Habasyah. Raja Habasyah namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi mengalu-alukan kedatangan sahabat Nabi untuk berlindung di sini. Raja katanya, kamu duduklah di sini dan keselamatan kamu terjamin. Selama mana aku ada, kata Raja Najasyi. Raja Najasyi ni rupa-rupanya dia orang Kristian, tapi dia baca dalam kitab dia tentang kebangkitan Nabi, dan dia dengar berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat seperti mana yang ada dalam kitab Bible, kitab Injil yang mereka baca. Lalu dia beriman sebelum jumpa Nabi lagi. Beriman dengar saja terus amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Musa wa Isa. Habis semua sekali beriman. Tak berapa lama kemudian meninggal dunia. Raja Najasyi meninggal dunia. Nabi pergi ke kubur Baqi'. Nabi nampak, dikasyafkan kepada Nabi bahawa Raja Najasyi ini beriman betul-betul dan sempurna imannya. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, sallu ala sahibikum. Hendaklah kamu semayanglah, semua semayang gaib ke atas sahabat kamu. Sahabat kamu ni maknanya raja kamu lah. Raja Najasyi ni Islam. Semayang. Dan inilah sejarah pertama semayang mayat gaib. Semayang mayat gaib. Nabi semayang di atas Raja Najasyi. Nabi tak kenal raja tu pun tak kenal Nabi, tapi raja dah beriman kepada Nabi. Raja beriman. Semayanglah. Sahabat-sahabat bila Nabi suruh sahabat-sahabat semayang ke atas Raja Najasyi itu, sahabat-sahabat bertanya, macam mana kita nak semayang? Tahu orang kafir pula, kafir ajam, bukan orang Arab. Nabi kata dia telah beriman. Dia telah beriman dan sempurna imannya sejak dia melindungi orang sahabat Nabi, pergi ke Habasyah, dia melindungi mereka, dia lindungi atas keimanannya dan atas keyakinannya kepada kebenaran Islam ini. Semayanglah Nabi. Bila orang tanya macam mana nak semayang tahu orang kafir, ayat ni turun. Ayat ni, wa inna min ahli kitab laman yu'minu billah. Di antara ahli kitab ni ada orang yang beriman kepada Allah. Jangan ingatnya semua ahli kitab di masa dia cerdik, dia sombong. Tidak, ada di antaranya yang khashi'ina lillah, tunduk patuh kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Tuhan simpan pahala mereka apabila tiba waktunya syurga dibalaskan kepada mereka. Mereka dulu beriman, selepas kebangkitan Islam juga beriman. Mereka beriman kepada Nabi dahulu dan beriman pula kepada Nabi yang kemudian. Innallaha sari'ul hisab. Allah amat segera hitungan hisabnya. Macam mana nak kira pahala orang yang macam ni? Dulu dia akaun lain, kemudian bangkit Nabi Muhammad akaun lain pula, nak kira macam mana ni? Nah, Tuhan sari'ul hisab, segera hisab dia. Hisab dia memang tetap betul. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran sepenuhnya kepada orang seumpama ini, yakni seumpama Raja Najasyi ini. Ya ayyuhallaz, ini golongan minoriti kita sebut. Al-Quranul Karim tidak tinggal. Kalau Tuhan tinggal pun dapat kita masuk di mana-mana. Tapi kumpulan ini istimewa. Istimewa kerana mereka mempunyai pemikiran yang waras, pintar, kerana mereka tahu kepada siapa mereka harus patuh, kepada ketua mereka ataupun kepada wahyu sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hidup di dalam Islam banyak ranjau, banyak cabaran. Nafsu yang pertama, persekitaran yang tidak bersih yang kedua. Jadi ini semuanya ini merupakan halangan-halangan. Untuk menghadapi halangan ini, untuk menghadapi kuman-kuman ini, apakah ubat yang patut diambilnya? Inilah dia ubat untuk mengawal diri seseorang itu supaya mereka tetap dengan iman dan Islam ini.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita sebutnya dahulu bila kepala ayat memulakan ya ayyuhallazina amanu, menunjukkan bahawa hanya orang mukmin saja yang boleh menerima penawar ini. Orang mukmin saja. Orang yang lemah iman tak boleh. Lebih-lebih lagi yang langsung tak ada iman, tak boleh. Orang yang beriman, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Bersabar. Jadi untuk hidup di dalam Islam ini memerlukan kesabaran, ketahanan dalam ujian. Tahan diuji, sabar. Sabar dia ada dua. Sabar di atas ketaatan. Satu, sabar di atas maksiat. Satu, sabar. Berjumpa maksiat, sabar. Sabar. Kemudian untuk melakukan amal kebajikan juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Sabar juga. As-sabru ala ta'ah was-sabru anil maksiat. Sabar daripada melakukan maksiat dan sabar juga pada melakukan ketaatan. Isbiru, wahai orang mukmin, sabarlah kamu. Sabar hingga bila? Sabar boleh 1 hari, 2 hari boleh, seminggu boleh, tapi sebulan, setahun, seumur hidup, nanti payah sikit lah. Payah sikit untuk lama-lama. Islam mahu wasabiru. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Sabiru bila wazan. Wazan macam ni, sabir. Panjang gitu dia ada alif pula. Maknanya terus menerus kamu bersabar. Istiqamah dalam kesabaran. Tambah kepada sabar itu, isbiru untuk 1-2 hari. Sabiru sepanjang hayat. Sabiru, hendaklah kamu bersabar sepanjang hayat. Ini di sinilah pula runtuh. Sabar untuk beberapa waktu boleh tahan. Tetapi sabar untuk sepanjang hayat kadang-kadang nak buka pantang. Nak buka pantang ni payah. Bila dia buka pantang pula, dia buka lebih lama daripada dia bersabar. Dia bersabar sebulan, buka pantang 2 bulan. Bahaya. Wasabiru. Jadi kalau cakap sabar, satu bahagian. Sabiru bahagian yang kedua. Bahagian kedua pulanya tak lulus, ramai. Warabitu, dan dalam ikat diri. Ikat diri dengan jamaah Islam. Ikat diri dengan kebajikan. Ikat diri. Asal makna rabitu ini digunakan kepada tentera-tentera yang berkubu di sempadan. Dulu bila kerajaan membuka sebuah negeri, mereka berkubu di sempadan, ini namanya ribat. Yang berkubu di sempadan tak tinggal di sempadan ini, kerana bila ditinggal sempadan, tinggal kubu mereka, nanti musuh akan masuk menceroboh. Jadi ini namanya ribat. Rab itu adalah kamu ikat diri. Ikat diri dengan jihad. Jihad mana? Jihad menentang nafsu, jihad menentang musuh, ikat diri. Apa makna rabtun ini? Ikat seperti mana ikat lembu. Ikat lembu nanti pula dia masuk pagar orang, makan rumput umpai orang. Itu makna rabtul khayl, rabtul bakar, ikat lembu. Diri kita ni juga seperti haiwan. Nafsu kita ni macam binatang juga. Jadi kalau begitu, kalau tak tambak dia masuk habis tempat-tempat yang dilarang pun. Tak boleh. Jadi kalau begitu macam mana? Rabitu. Kemudian yang akhir pulanya, rabitu ni sama dengan sabiru. Dia tidak kata warbutu. Warbutu tambak. Tambak 1 hari 2 hari boleh tambak, tapi rabitu tambak sepanjang hayat. Tambak sepanjang hayat nafsu. Sekali-sekala pun tak boleh. Pantang, buka pantang, tak boleh. Tak boleh. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu beroleh kemenangan. Bertakwa, akhirnya ayat menutup dengan takwa. Apapun asasnya mestinya takwa. Takwa berpantang, takwa mestinya asasnya. Asasnya takwa boleh, tapi jika tidak berasaskan takwa maka tidak ada ke mana-mana. 1-2 hari boleh, tapi untuk selama-lamanya mungkin berpilih orang. Begitulah ayat membuat satu penutupan yang sangat baik. Ahli kitab yang golongan minoriti yang beriman dengan kedua-dua nabi, kami yang akhir sekali untuk keseluruhannya, inilah dia perkara yang paling mustahak sekali. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, supaya jangan pula ja'ala ni kita terjemahnya maknanya mudah-mudahan. Asal makna mudah-mudahan, tapi di sini supaya. Kerana dalam Al-Quran tidak ada makna mudah-mudahan. Semua bicara Allah putus. Tidak ada lagi mudah-mudahan ini. Kita harap surat kita orang terima ke tak terima, layan tak layan. Itu maknanya la'allah. Tapi pada Allah tidak ada lagi la'allah. Kerana oleh itu kita terjemahlah la'allakum, supaya kamu beroleh kemenangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.